Jadi saya ambil contoh Steffi, dia macam mana pun MPSG akan jaga dia. Itu dia dah secure. Bila orang dah secure baru dia boleh main. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans Harimau Melaya. Hari ni nampak pemandangan yang cantik, yang indah, eksklusif. Tim Harimau Melaya berada di Taiping hari ni bersama dengan orang-orang hebat juga. So hari ni kita bersama dengan Tuan Ahmad Faizal bin Datuk Seri Muhammad Zulkifli, iaitu pengasas, saya kena sebut ni panjang ni, PBD LMS, iaitu Persatuan Bola Sepak Daerah Larut, Matang dan Selama baru. Kena sebut ada baru tu. Tuan, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. So terima kasih sekali lagi sudi luangkan masa. Sebab hari tu saya rasa Fatin yang interview tuan. So hari ni saya berkesempatan untuk hari itu topik lain. Hari tu topik lain. So hari ni kita nak berborak pasal Liga Nasional Wanita dulu. Untuk apa ni? Permulaan tuan, maybe tuan boleh kenalkan diri dan maybe boleh ceritakan apa itu PBD LMS. Panjang tu. Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua fans Harimau Melaya. Nama saya Ahmad Faizal bin Datuk Seri Muhammad Zulkifli. Saya adalah pengasas dan presiden Persatuan Bola Sepak Daerah Larut, Matang dan Selama baru yang berpekalan di Bandar Taiping, Perak. Kita ni adalah Persatuan Bola Sepak Daerah, di antara mewakili daerah LMS besar, di antara 12 daerah yang ada dalam Perak. Dan kita juga adalah orang kata apa, kita baru, kita memang terus terang saya cakapkan, kita ni baru lagi. Dan kita insya-Allah bulan 9 ni kita persatuan ni baru berusia 3 tahun. Berusia 3 tahun. Secara rasmi lah. Maksudnya start sebelum Covid lah. Sebelum Covid lah. Tapi kira macam dari segi sejarah di Taiping ni, bola sepak Taiping mempunyai sejarah yang panjang, di mana wira-wira atau wirawati bola sepak banyak lahir di Taiping. Antara player favourite saya Nizam Mazhar lah, Zaidi Napia, semua datang dari sini. Datuk M. Karatu pun datang dari Taiping. Dan Puan Normala pun datang dari Taiping juga. Kita syukur Alhamdulillah kita bernasib baik apabila FAM memberikan kita hak menjadi host yang pertama di zon utara untuk menganjurkan Liga Wanita Nasional yang sedang berlangsung. Kita berlangsung daripada 21 bulan Mei sampai 12 Jun. Dan sekarang ni kita berehat sekejap, dan kita akan sambung semula pada 22 hari bulan Julai hingga ke bulan Ogos. Pasukan-pasukan yang terlibat ada 7 pasukan, 3 dari Pulau Pinang, Pulau Pinang, iaitu Penang FA, Penang City FC, Real CJ FC, dan dari Kedah kita ada satu wakil dari UUM. Dari Perlis kita ada satu wakil juga dari Perlis United FC. Dan untuk Perak, Alhamdulillah kita berjaya, kami PBD LMS Tigers menjadi wakil kepada negeri Perak. Host dan wakil lah. Jadi sedikit sebanyak pembangunan bola sepak wanita ni, kita ingat satu pembangunan yang patut diberikan lebih perhatian. Jadi kalau macam LWN ni adalah satu wadah ataupun satu avenue yang elok. Pasal kami sendiri, saya mengaku yang kita kurang pengalaman dari segi bola sepak wanita, pasal kita pun baru. Tapi kita selalu percaya dan berikan ruang dan peluang. Usaha-usaha di Taiping ni dari segi bola sepak wanita terdapat pelbagai usaha. Ada yang saya ingat saya 2 kelab yang boleh dikatakan diorang ni memang terlibat. Salah satunya dulu diorang pernah datang jumpa saya, Taiping Ladies. Coach dia Zulfa, yang saya difahamkan akan mengambil alih salah satu daripada tim yang tanding. Dia akan jadi coach tim tanding tu juga, saya difahamkan. Taiping Ladies ni yalah, unfortunate lah, diorang buka 2019 tak salah saya. Lepas tu pandemik kan. Pandemik ni
tak boleh buat apa lah. Satu dunia. Satu dunia. Banyak. Dan selepas kewujudan Taiping Ladies tu, kita ada juga MR8 Soccer Academy. MR8 ni pun, MR8 ni dia unik sikit, di mana dia buat macam European countries buat tau. Di mana development tu dia campur lelaki dan wanita. So MR8 ni dia a bit unik. Tapi kita cuba beri galakan dan dorongan kepada mana-mana akademi ataupun kelab yang datang dengan kita, dengan orang kata apa, dia kena ada macam apa-apa kita buat dalam dari segi pembangunan bola sepak ni. Kita dah lihat contoh-contoh yang tak berapa elok. Sekarang ni kita mulakan page baru, kita mulakan dengan contoh-contoh yang elok. Maknanya kalau buat satu-satu benda tu, janganlah buat kejap itu. Buat jangka masa panjang. And apa floor plan dia, apa blueprint dia, kan? Kita kena tahu tu semua. Sebagai kami di peringkat daerah, kita tak pihak mana-mana, kita tak ada favoritism. Cuma kita tengok kepada how far can you go, kan? Dan kita berikan galakan. Dan Alhamdulillah sekarang ni dengan peluang yang FAM berikan pada kami untuk jadi host, kita berikan pentas untuk pemain-pemain wanita, kan? Especially yang ada Taiping. Macam dalam tim saya pun ada budak-budak Taiping yang bermain, yang dulu kita tak sangka diorang boleh ke level ni. So diorang punya, dia adapt tu ke national level. Diorang kira macam dia macam pentas, macam ni tunjuk bakat lah, macam tu. Tunjuk bakat. Dan macam saya specifically ada seorang player saya bernama, kita panggil dia Al. Semua orang tahu she can play, tapi kita tak tahu sampai tahap mana. Tapi sekarang ni Alhamdulillah dia dah score dan dia semua. Tapi kira orang kata, kira dulu kita tak tahu, kan? So inilah antara pentas ataupun antara cara-cara sebagai satu bola sepak daerah, kita berikan peluang, kan? Kita beri peluang. Dan saya ingin tekankan, peluang ni kita berikan kepada semua. Semua yang yang orang kata apa, yang sanggup komit. Di masa yang sama, kita tahu di dalam bola sepak Malaysia ni keadaan kewangan tu biasalah, kan? Jadi pelbagai tim yang besar-besar pun ada tumbang, ada masalah. So kita bagi peluang dan ruang. Di masa yang sama, kita kena jadi financially responsible. Di mana orang kata apa, kita kena elakkan ketirisan dan sebagainya. Di situ kita syukur Alhamdulillah, kita ada support dari macam kami di pihak Persatuan Bola Sepak Daerah. Kita dapat support dari majlis tempatan yang menolong kami menyediakan padang tiap-tiap minggu untuk LWN, kan? Saya ucapkan terima kasih kepada YDP serta staf-staf majlis daerah, majlis perbandaran, dan kerajaan negeri pun melalui Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia pun membantu kita dari segi pelbagai aspek. Dan ingin saya tekankan exco wanita kita yang melancarkan, kita ada pelancaran pada 22 hari bulan Mei, dan Exco Wanita Negeri Perak ada datang melancarkan kita punya event ni, pasal kita fikir ini adalah Liga Wanita Nasional yang pertama. Sebelum ni saya tak tahu format-format dulu, saya cuma tahu ada PTSR aja. Cuma ini kali pertama, elok kita war-warkan, kan? Kita angkatkan martabat bola sepak wanita ni lebih tinggi. Pasal apa yang kita kaji dan apa yang kita belajar dalam tempoh masa 3 tahun ni, pasal penglibatan kami dalam bola sepak wanita ni bermula dari 2019. Kita test kecil-kecil, kan? Kita mula test budak-budak, kita combinekan budak-budak ni duduk di bawah PBD, kita test lawan-lawan, buat orang kata apa, lebih kepada exposure. Jadi bila kita belajar ni, bola sepak wanita ni, if we do it right di Malaysia ni, if we do it right, akan lebih besar selepas ini, ya? Pasal you kena faham, bola sepak lelaki, orang putih kata has burst the bubble. Dia dah sampai tahap tertinggi dah bola sepak lelaki. Walaupun ada orang kata improvement perlu dibuat, tapi bola sepak lelaki level dia dah lain. Wanita every year tunggu satu competition je, kan? Dulu PTSR sahaja. So this year saya difahamkan
FAM telah membuatkan 2 format di mana tim-tim akan bermain dengan dalam 5 zon. Zon utara kami, zon tengah yang di Setia Alam tak salah saya, dan zon selatan oleh dengan rakan kami DCL menganjurkan zon selatan di Pasir Gudang dan Sabah dan Sarawak. So setiap zon dikatakan akan qualify 2 tim untuk PTSR. Maknanya 10 lah. 10 ada 10. So saya syak mungkin dia pecahkan 2 grup lah. Nanti bila sampai PTSR dia pecah 2 grup. Ini dia menepati orang kata certain aspect yang memberi minit kan. Pasal sebelum ni tak ada. Kita minit apa? PTSR saja. Ataupun futsal haram ataupun yalah kan. Futsal haram banyak tiap-tiap minggu ada. So budak-budak ni tak ada heading betul. So kita tahu FC semua banyak dan apa semua, tapi sanction tournament tak banyak kan. Dan ini antara perkara yang saya harap pihak FAM atau KBS atau mana-mana pun pihak yang berkuasa di atas tu akan beri lebih tumpuan. Pasal apa? Macam kami ini terus terang untuk pihak PBD macam kami ni, it's a good experience, best. Kami suka tengok teams yang perform well macam di zon utara ni If you see Penang, cara Penang macam kita tahu Penang FA ni diorang team experience, team power lah. Power kan. Kita tahu. And then Kelantan pun playing well, then Perlis is there. Banyak talent tu banyak untuk disupply ke negara. Mungkin ni boleh jadi macam pool of player lah nanti. Team national nak pilih, dia dah ada banyak kita ada talent-talent yang boleh dipilih. Ya. Sebelum tu tuan, saya nak tanya macam mana boleh jadi kerjasama jalinan dengan FM untuk menjadi tuan rumah di zon utara ni? Okay, at first kita pada awalnya kita dah memang ada, kita ada target di peringkat daerah di mana kita ada set beberapa KPI. Utamanya mewujudkan Liga Tempatan yang kita dah buat. Nombor 2nya mewujudkan pasukan tempatan bertanding di peringkat Piala Presiden negeri. Kita dah buat. Yang ketiganya event nasional. Kita tak ada event nasional lagi yang PBD bawa. Di samping itu kita dapat diterima galakan dan kita terima beberapa orang kata cadangan untuk menghantar tim. Pada mulanya kita ingat PTSR. Jadi saya ingat kita keluarkan surat bulan Januari tak salah saya, di mana kita tahun ni kita memohon sebelum masa kes Covid naik tu kan. Jadi kita memohon kata kita nak take part. Tapi masa tu kita ingat state team kan. Kita tak tahu yang dibuka kepada kelab dan distrik. Jadi bila bulan 2 kita tahu tak jadi dah kita senyap kan. Bulan 3 kita pun tahu apa jadi bulan 3 masa kes naik semua aktiviti tak boleh buat. Tapi syukur Alhamdulillah bila kita terima lagi sekali galakan tu, kita write sekali lagi kepada FAM yang kita nak join. Kita nak join pasal apa? Pasal kita percaya talent kita boleh dibawa ke tengah. Walaupun diorang tak cukup minit dan sebagainya, inilah masa dia. Jadi kita write pada FAM, syukur Alhamdulillah FAM setuju. Dan kita diberi option sama ada nak jadi host. Dan masa tu kita teringat balik dengan sejarah Taiping ni. Taiping ni dikenali sebagai bandar semuanya benda yang pertama. Kereta apinya, penjaranya, macam-macam. Semua first. Jadi kalau kami jadi host, kami adalah host pertama Liga Wanita Nasional Zon Utara. Jadi kenalah dengan kita punya history kan. Jadi kita check dulu sama ada kami mampu ke tak. Tapi Alhamdulillah kita dapat support dan sebagainya. Kita berjaya dan majlis perbandaran pun banyak membantu. Dan kita dapat sponsor macam daripada Spritzer dan sebagainya. Kita berjaya orang kata buat set up satu komiti dan kita berjaya jadi host. Yang pada saya banyak mengejutkan orang lah. Pasal PBD LMS ni tak ada apa kan, Jamie District je. Tapi Alhamdulillah kita dapat jadi host dan FAM pun banyak memberikan kita galakan dan tunjuk ajar. Pasal banyak juga dari segi aspek hosting ni kita tak tahu. Kita first time. Tapi ini macam saya cakap kepada exco dan staff-staff PBD LMS, ini adalah satu pengalaman dan ini satu benda yang boleh belajar kan.
Mana tahu kod apa-apa nanti besar lagi kita boleh host lagi kan. Betul. Ini untuk town, bukan untuk kami kan. Ni mungkin sebab tadi macam tuan kata ini kali pertama Liga Nasional Wanita beraksi. So untuk jadi host pula, atau ada tim sendiri pula, apa cabaran-cabaran dia pula? Cabaran utama kita ialah biasalah kewangan. Di mana pasal akibat daripada pandemik ni, corporate sponsors ni agak berat. Itu kita akui. Di mana-mana level bola sepak di Malaysia ni, corporate sponsor sekarang berat. Betul. Pasal diorang lost 2 tahun kan. Jadi kita tak boleh blame diorang, dan kita tak boleh orang kata apa, kita tak boleh tak usaha. Jadi kita berusaha dan kita minta support daripada kerajaan negeri pun. Kita minta daripada Exco Belia dan Sukan, YB Syaril, kita minta bantuan dia, dan alhamdulillah dia ada membantu. Dan FAM sendiri pun ada memberi sedikit dana untuk penganjuran ni, dan kita dapat selebihnya corporate sponsor dan orang kata apa, corporate sponsor sikit-sikit, dan sponsor individu. Sponsor individu tu masuk saya lah. Pasal dia lebih bukan nak, kita buat ni bukan nak glamour, kita apa, kita nak satu, the experience of hosting. Nombor 2, pengalaman tu untuk budak-budak kita. Budak kita tak pernah main national level. Ini je sekali kan. Tournament national level mana pernah dapat kan. Saya pun tak dapat dulu kan. Saya pun jadi ini tiba-tiba dia main peringkat nasional kan. Jadi kita go for the ni exposure, tournament punya hosting, dan kita go for orang kata apa, macam kami di Taiping ni, it's like we're showing this is what Taiping can do. This is what PBD daerah ni boleh buat, bantu FAM dia peringkat akar umbi. Pasal kita as you know, kita bukan state, kita distrik sahaja kan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dan kerjasama ke semua pihak, setakat ini realiti lah. Seperti tengok berjalan lancar, alhamdulillah. Antara cabaran lain ialah kira macam kita ialah personal lah, dari segi staff dan sebagainya. Dan macam saya cakap tadi, kita sembang earlier, kita pula menjadikan platform ini untuk melatih ref yang qualified FAM untuk belajar dari sini. Kalau diorang tak dapat exposure level bawah, macam mana diorang nak naik ke atas? Jadi kita buat pentas ni, kita bagikan tu. Dan cabaran akhirnya adalah pemain lah. Kita tahu pemain wanita ni interest ramai, but they have a way to go, long way to go. Yang ada yang okey, yang boleh kita ketengahkan, ada a few. So macam mana kita nak bridge the gap, maknanya yang baru belajar dan yang boleh main kan. So alhamdulillah, slowly but surely kita buat. Tapi kira macam benda ni, pembangunan ni makan masa. Dia bukan boleh naik esok lusa kan. But it's a good start lah. Sebab kita tengok macam kalau di luar negara, mungkin Eropah, bola sepak wanita diorang memang dah naik dah gila kan. Macam US dah 20 tahun 30 tahun before kita. Europe pun Europe kita ambil Europe kita tengok tim-tim Asia Tenggara lain pun, macam Filipin semua, diorang pun dah makin mengembang. Kita macam mungkin ke belakang sikit lah. Saya admit, kalau kata kita tengok competition wise, mungkin kita kena perhebatkan lagi usaha. Pasal competition wise, saya cakap lah, before LWN ni apa, PTSR kan. So kita kena buat, mungkin kita boleh show-kan kepada FAM, kita sebagai host kita boleh show-kan kepada FAM, buatlah 2-3 dalam setahun Liga Wanita. Lepas tu ini ada piala, you have to introduce produk lah kan. Lepas tu kalau national players paling maksimum satu tim kita buat 5 saja kan. Kalau ada nak imbuhan national player. Pasal kalau kita tak buat macam tu, tak seimbang nanti. Budak-budak yang baru start jumpa yang pro memang matilah kan. So kita tak seimbang. Kita buat format yang lebih selaras, perbanyakkan. Macam FAM dia boleh mainkan peranan di peringkat nasional, FA negeri boleh buat di peringkat negeri. Peringkat negeri macam di Perak, mungkin satu lepas PAFA dah selesai masalah dia, boleh buat macam Piala Raja Permaisuri ke something, tournament state kan.
Dan PAFA juga boleh bagi encouragement kepada distrik-distrik untuk buat tournament wanita. Itu create minutes. Maknanya pasal budak lelaki, dia dari sekolah daerah atau dia pilih lah presiden. macam-macam dia stage dia kena go through. Perempuan tak ada. Kan? Perempuan mana ada tim perempuan daerah? Betul. Tak ada. Jadi tim perempuan sekolah pun kita tak pernah dengar lagi. Mungkin KL ada. Dalam sekolah saya pun tak ada lagi kot. Kan. Jadi kita tak budak perempuan dia tak ada level tu. Tak ada Budak level. lelaki bila dia sampai state dia dah well prepared. Dia berapa level dah dia lalui. dia dah lalui semua proses tu. So mungkin kalau kita pelbagaikan dan sebagainya, insya-Allah mungkin usaha ni boleh ni. Kena faham lah. Bola sepak wanita ni, macam saya ulangi lagi, saya kata kalau if done right akan meletup di Malaysia ni. If you do it right. Tapi jangan ada orang kata apa, jangan ada yang bersifat tamak lah. Kan kita kena fikir as a whole. Asal saya tengok game Filipina, Singapore, lepas tu saya tengok game senior pula, ada apa semua. Macam semalam Singapore beat Laos kan. Jadi Singapore dia katakan slightly better than kita. Tapi kita bridge the gap dengan Singapore dulu lah. Kita kejar yang dekat dulu. Baru kita kejar yang lain kan. Sebab ni projek ni macam tuan kata tadi lah, dulu bukannya sebulan 2 bulan ni, projek jangka projek panjang long ni, term. mungkin long term 5 ke 10 tahun ni. Macam awal tuan kata, cabaran untuk Liga Nasional Wanita ni first nak cari sponsor dan mungkin publicity tu untuk exposure untuk bola sepak wanita ni agak kurang. So macam mana? Publicity kira mass media, kita agak kecewa lah pasal tak keluar langsung news. Paper pun tak keluar. Kan, national tournament ni kan. Jadi pasal kenapa dia tak keluar, tak dapat publicity kan? Kenapa? Ini saya sebut, bukan saya nak kata TV3. Kalau kata TV3 keluar, bayangkan impact dia macam mana kan? TV3 kata Liga Wanita ni dah jalan 3 zon dan sebagainya. You imagine impact dia macam mana. Pasal dia mass media kan? Kalau dia tu, dan mungkin daripada situ tim senang dapat sponsorship kan. Pasal dia orang kata kita main tu lah, dia boleh tunjuk balik news coverage. Ini TV3 dah cakap kan. Macam kami buat Telok BJ dulu, TV3 datang, exposure better. Buat masa ni exposure tu kurang, lebih kepada social media. Social media kita tahu ada 2 efek dia. Satu, you dapat like je lah, tapi dia punya impact dari segi getting the right people to know ataupun sponsorship awareness kurang. Dia nak kena mass media masuk campur juga kan. Macam kita promote di social media. So social media lebih kepada players, family dan sebagainya. Corporate tak sangat tau. Corporate tak masuk campur sangat, melainkan kita hashtag dia. So awareness dari segi corporate kita kena mainstream media. Baru corporate masuk campur kan. So saya rasa kalau kata macam saya kata tadi, if we do it right, kita susun cara tu, banyak apa produk wanita apa semua ni kan, boleh je sponsor. Tim-tim pun tak adalah struggle. Tak kan? Macam mungkin macam tuan kata ada kena ada mass media untuk tarik sponsor. So macam tuan sendiri untuk sebagai host, macam mana menarik media-media untuk meyakinkan macam tu sponsor-sponsor besar kat ni, Spritzer dan lain-lain. Macam Spritzer ni kenalan keluarga saya. Jadi dengan arwah bapak saya pun dia orang dah kenal dulu. Jadi agak senang berhubung, dan Spritzer amat aktif. Saya boleh kata Spritzer ni dia orang aktif dalam bola. Dia dengar state team, dia sponsor state team. Dia dengar ni dia, dan bola daerah kita pun Spritzer dah menyokong kita lebih daripada 3 tahun kan. Jadi untuk macam Spritzer ni, kami di Taiping bernasib baik pasal Spritzer berpekalan di sini. Dia punya owner orang sini dan kilang dia di sini. Jadi agak senang kita ni lah. Cuma macam bila kita kaitkan sponsor dari peringkat nasional, kita tahu, bukan nak kata lah, macam perempuan dia banyak beauty produk dan sebagainya. Tak payahlah stick wanita yang kan, stick tu kan macam Revlon ke apa ke. Kita patut ke arah itu kan. Mungkin FAM boleh buat marketing of their own, tie up dengan Revlon ke apa ke, yang produk-produk berkaitan lah, yang wanita ni kan, yang sportswoman pakai kan. So benda ni kalau kata you buat branding betul, gempak tak gempak? Mesti gempak kan. Dan development tu dengan secara
langsung dia dia sama-sama akan lah. sama-sama naik, and then baru ada duit kan. Barulah kita nak minta, okay, kalau FAM lah nak minta apa-apa, then dia orang ada partners. So sekarang ni engagement tu FAM kena buat dulu, kami di distrik ataupun di state ikut kan. Bila FAM dah ada engagement, dan kita boleh ikut pasal kita ada endorsement dari FAM. Kalau tak ada endorsement agak susah. Pasal dunia sekarang ni banyak scammer, kita tahu kan. Silap-silap minta kan, ayo kan, sedangkan owner FC pun kena tipu kan. Jadi kita tak nak lah tahap itu kan. Kita di distrik ni kita kena be financial responsible pasal kita memang safety net kita kecil. Orang lain ada safety net besar, kita tak ada. Kita ada kecil saja safety net. So kita kena kurangkan kesilapan. Tapi promosi tu amat-amat penting, dan saya mohonlah untuk pusingan kedua ni dimeriahkan lagi. Pasal first ni, and budak-budak ni dia deserve more. Tak kira tim mana. Saya terus terang di sini, saya seronok tengok Penang main, saya seronok tengok Kelantan main kan. Melainkan tim saya lah kan. Jadi macam Perlis pun, they have a lot of talented players kan. So orang kata apa, these girls or these ladies ni, they deserve more exposure kan. So kalau kita dapat meet halfway, FAM dan orang kata apa, dan mainstream media boleh meet halfway, buat sedikit promosi, masuk news 5 minit menjadilah kan. Ini pasal bila tak masuk news, orang tak tahu kan. Orang tak tahu kan. Mungkin tuan boleh share yang pusingan kedua 22 hari bulan Julai ni akan start. Akan start. Mungkin ramai-ramai nanti boleh datang, boleh tengok juga, boleh follow semua social media untuk tahu perkembangan pasal social media. Untuk LWN masing-masing ada platform sendiri. FAM nya ialah Liga Wanita Nasional Official. Kami punya ialah PBD LMS. Apa nama, boleh search Facebook dan Insta. Di situ kita akan selain daripada update bola di daerah, kita akan update bola LWN. Untuk selatan, DCL, boleh cari DCL dalam Facebook, dia orang pun ada update selalu. Dan untuk di Central, saya percaya social medianya di bawah FAS. Tapi kira untuk page FAM pun ada update. So kita bergantung pada inilah dulu kan. So datanglah beramai-ramai. Perlu saya ingatkan, game LWN ni hanya pada pagi. Pagi. Pukul 8.30. Di zon utara ni, hari game permainan dia ialah Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bermula 8.30 pagi. Sampai last game kalau tak salah saya 9. Dekat bulan ni juga, bulan 8. Maksud saya last game waktu tu. Last game tak, dia satu game 2 hari, 2 game. Satu game 2 hari, 2 game. Second game 9-10 tak, serentak. Macam serentak. kami serentak. Macam di Johor pun serentak, kami pun serentak. So maksudnya satu game je lah. So setiap hari akan ada 2 game. Kita untuk jadual dan sebagainya, kita akan war-warkan secara online kan. So macam kami setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 2 game. Johor pun buat sama, dan kita faham di Central Region pun sama. Cuma saya Central Region tu saya kena tak berapa pasti sangat lah. Saya tak banyak update kan. Jadi di sinilah kita mohon pada pihak-pihak yang orang kata yang boleh membantu Liga Wanita ni, dan boleh bantu bola sepak wanita in general. Tolonglah naikkan, because macam saya kata, ini bukan hanya menaikkan semangat budak-budak ni, dia boleh naikkan bola sepak wanita ke level lain. Pasal setakat ni kita stagnan. Tak turun, tak naik. Jadi kita kena tanya balik pada diri kita, sepanjang mana development tu kita nak stagnan. So kalau ada pihak-pihak yang lebih membantu dari segi promosi, promote lah. Saya percaya semua host di dalam Malaysia ni lebih daripada seronok kalau boleh kerjasama dengan mana-mana pihak. So kalau daripada segi umur average yang masuk ni berapa tahun? Okey, dari segi dia punya, it's actually open. Dia umur dia daripada 15 ke atas. 15 ke atas. Macam tim kami, saya tak pasti tim lain pun banyak agak muda-muda. Macam Penang City, dia ada 3 sisters dalam Penang City ni, FC ni. Dia 3 beradik. 3 boleh main.
Dan satu team. Waktu saya cukup selalu kakak dia tinggi dan besar. Lepas tu kakak dia memang boleh dribble. So it's a joy watching dia orang ni. So macam kita di peringkat daerah Larut Matang selama ni, kita yang paling muda 17. Paling tua 23. Tak adalah tua sangat, 23. 23. Tapi average size tu lah. That's tapi if you get macam 17-18 year old to play dah kan, dah boleh main that's good. Terlalu awal tu penting tu. Tak, pasal salah satu pemain kita yang dulunya dia SSN Selangor, dia bermain dengan kita, dah pun dia panggil squad bawah 18 AFF. Nisha Natalia, dia dah berada di sana. Nisha Natalia ni is a player yang dah dedicate diri dia untuk bola sepak. So this is her minutes, memberi masa. Kalau tidak dia nak main kat mana? Kan? Nak petang-petang kat rumah. Takkan dia nak main dekat tepi rumah kan? Tak, kalau diorang main mix, potensi injury banyak lagi. Tapi kalau kita ada spesifik liga-liga yang macam ni wujud di mana-mana. Jadi very kompetitif lah. Kompetitif. Jadi tak tu lah, macam itu saya berkata, macam di Perak ni kita memang resources tak banyak. Mungkin Taiping ada player, mungkin dekat Tanjung Malim tak ada. Contoh, mungkin Ipoh ada player, mungkin di Batu Gajah tak ada. So apa kita boleh buat? Kita pool the resources kan. Then boleh kita separate team atau semua. Pasal saya belajar dalam bola sepak dalam masa singkat kami melibatkan diri ni, kita belajar kadang-kadang resources tu itu semua orang berebutnya itu. Patutnya pada asas development, you develop lain lah. Tak payah rebutnya itu kan. Kalau player A ni kan, dia contohnya dia datang daripada Ipoh, dia nak main sini, dah berebut kan. So kami pula patutnya ambil inisiatif, cari di sini, develop di sini. That's how it should be. Tak payah kita berebut same pool of player, kita cari create new one. Itu development kan. Ini kalau you itu je macam player main negara lah. Mungkin tak berkembang lah. Tak berkembang lah. Kita di dalam development ni, satu is identifying talent, creation of talent, bagi diorang exposure. Lepas tu baru nak kembang kan. Tapi kalau kita contohlah kita bergantung kepada player itu je, susah juga nak kembang kan. Biar pool talent banyak, then we can choose. Then siapa kalau tak perform, kita ikut merit lah. Siapa perform duduk di atas, siapa tak perform jangan ikut pada nama. Betul tak? That's how it should be lah. Tapi saya tak pertikaikan development di peringkat negara ataupun semua. So, saya pun negara tu kami bukan tak nak masuk campur. Peringkat negara punya development biar orang handle. Kami ni supply line. Macam peringkat akak umbi lah. Akak umbi, kita supply line. Kita akan indicate pada FAM, okay, we have this group here. What can you do to them? Or what can you do for them? Di mana diorang nak pergi dah lepas ni. Di sini juga ingin saya tekankan, kita ada hantar proposal kepada kerajaan negeri untuk mewujudkan sekolah bola sepak wanita. Ditempatkan di dalam satu sekolah di Taiping ni. Pada asasnya dah dipersetujui, tapi di peringkat pelaksanaannya kita masih lagi kena merancang beberapa perkara kan. Pasal kami punya plan ialah untuk pool semua player yang di Perak ni yang boleh main letak di Taiping. Bahkan kita dah ada development program wanita. Lepas tu orang kata apa, daripada sekolah Taiping ni akan jadi orang kata hub dan supply chain ke tim-tim kelab-kelab wanita kan. Kalau tak boleh, semua pergi belajar sana kan. Dan alhamdulillah juga kita juga memastikan macam player wanita ni kita kena provide dorang longevity. Maknanya selain pada bola apa dorang buat, macam Steffi dia dengan MPSJ kan. Kita tahu MPSJ jaga dia. Okey, yang lain-lain ni ke mana dorang pergi? Kan kita kena more or less bantu sikit lah. Mungkin ada satu modul kot macam kita ada modul lah. Sama ada nak pergi belajar ataupun masuk bahagian sukan di PBT ke apa ke kan. Macam kita macam Steffi, pasal saya kenal mak bapak dia kan. Jadi saya ambil contoh Steffi. Dia macam mana pun MPSG akan jaga dia. Lepas itu dia dah secure. Bila orang dah secure baru dia boleh main. Ini kalau tak secure sangat, goyang lah kan. You orang kata kalau tak ni sangat, itu alternatif yang kita kena provide pada player wanita. Sama ada dia sambung belajar
pada saya selalu akan pergi ke option belajar lah. Kalau diorang boleh belajar, kita tolong. Pasal apa? Itu akan menjadikan universiti ataupun college yang diorang belajar tu satu hub juga untuk wanita. Kan? Pasal you kena faham sukan wanita ni, rugby orang itu, tiba dalam bola orang itu juga kan. Jadi kita selalu jumpa kan. Kadang-kadang pasal sukan wanita ni something yang patut dipeloporkan dan di expose dari segi media lebih dari apa kita buat sekarang. Sebab sekarang ni pun mungkin kalau pada pandangan saya, bola sepak wanita ni dia baru nak naik kot. Daripada satu tahap mungkin dah naik satu tahap sikit. Macam untuk soalan terakhir saya, macam apa pandangan tuan sendiri dan nak tengok perkembangan bola sepak wanita mungkin 5 tahun akan datang ke? Okey, untuk ada yang proper liga betul-betul. Tak, bila kita cakap dari segi planning dan development macam the tournament wise, okay, this is a good start daripada tak start apa. Betul kan. Lepas pandemik dia orang start ni, which is good. So kita sokong buat itu. Tapi kita kena faham setiap tournament atau setiap tu akan ada floor. Di situ kita macam kami pun belajar. So apa feedback kita akan bagi post-mortem kepada FAM. Okay, this is what kita boleh buat. Pada saya punya pendapat, macam tournament ni kita bagi tak payah panjang-panjang, kita bagi 3-year plan dulu. Okay, kalau you successful 3 tahun betul-betul you anjurkan Liga Wanita Nasional, baru dia dah boleh take off. Kalau kata nak base on tahun ni saja, silap-silap tahun depan tak ada. Betul ke tak? Kita banyak tournament yang terkubur. 1-2 tahun dah. 1-2 tahun hilang kan. Jadi kita kena bagi 3-year plan. Itu dari segi tournament development. Bagi 3-year plan, tie up dengan big name dulu. Pasal produk wanita ni dia jauh lebih hebat daripada lelaki. Lelaki apa ada kan? Perempuan barang dia punya banyak kan. Takkanlah tak boleh duduk sembang marketing kan. Jadi cara you jual you punya produk wanita, produk LWN ni ke sponsor-sponsor tu adalah penting. Baru you boleh cari sponsorship dari segi duit dan kelengkapan dan sebagainya. Dan bila setiap tim tu bertanding, bagilah recognition something. Makna tim ni memang bertanding ni. Tim ni akan bawa, kata contoh plug lah apa, kita bertanding ni dia apply sponsorship for next year punya season. At least dia ada proof. Bukan hanya gambar. Kan? So untuk tournament kita bagi 3 years plan ni. Dalam 3 years ni apa improvement kita boleh buat, kita boleh better organisation, better ni apa semua dan sebagainya, sponsorship better kita boleh tu. Dari segi player development kita cuba increase kan. Pasal macam tahun ni agak tak seimbang. Di mana tak salah saya zon utara memang kami 7, zon tengah 6. Lepas tu zon selatan 7. So why not kita buat minimum 8. So bagi standardize semua. Standardize. So each region minutes dia lebih. Betul. Kan kita dalam ni kita lebih pada minutes, nak bagi players minutes. Kita buat 8 for improvement for next year. Minimum 8 baru jalan. Minimum 8. So lepas tu macam saya kata tadi, kita introduce benda baru. Okey, tak boleh national team duduk kat satu team ni. Pecah kan. Kalau pemain national atau apa, dan kita hadkan hak umur. Pasal apa? Tournament ni lebih kepada nak pendedahan. Kalau dia ex national tak apa. Ini kalau tournament yang current national player nak kita masuk. Bagi nak masuk, okey. Kita bagi age. Lepas certain age dia tak boleh masuk. Pasal ini nak bagi produk baru. Diorang boleh hanya masuk PTSR. Mungkin je tu. Ataupun kita limitkan setiap team hanya boleh ambil 4 atau 5. Baru seimbang tau. Baru kita tengok game tu cantik dan seimbang. Ini sekarang semua satu team akan terjadi. You letak dia macam Real Madrid lah. Real Madrid you letak tiba-tiba lawan tim kampung. Memang tim kampung terkena lah kan. So kita kena cari satu mekanisme, kita mengehadkan. Bukan tak menidakkan diorang nak main. Kita bagi diorang main. But these players kena choose lah kan. Lepas tu ada kuota, ada 5 saja. Daripada 5 ni you cannot go more. Kalau you nak letak 7 boleh, tapi hanya yang boleh main ni 5. Kita buat macam foreign import ni kuota kan. Baru ada development. Lepas tu yang budak-budak yang baru ni dia boleh belajar from the national players kan. Itu salah satu exposure juga.
Itu hal kita anggap benda tu boleh dijadikan kenyataan lah, kan. Itu salah satu cara improve. Dari segi commercialization ataupun exposure, Mungkin saya nak sentuh sikit. Kalau commercialize tu mungkin sekarang orang lebih memandang, walaupun macam tuan kata untuk bola sepak wanita ni dia ada macam-macam boleh bagi. Tapi untuk lelaki ni ada sikit, tapi exposure tu ataupun highlight dia lebih banyak pada lelaki. Mungkin macam sometimes mungkin orang kurang minat ataupun kurang pendedahan daripada media juga. Tak, in order to create minat, kita kena expose. Betul ke tidak? Kan? Kalau apa-apa pun, macam dulu handball, masa mula handball start kan, zaman saya handball start, tak ada orang minat, tapi dengan ada constant exposure, baru orang handball dah ada World Cup, kan? Super juga dengan konsep LWN ni. Kalau kita tak bagi enough exposure, macam mana orang nak timbul minat, kan? Orang tak tahu, kan? Jadi kalau tak cukup exposure, orang akan pelikihkan, alah tournament tu tournament fail atau sebagainya, kan? Jadi kalau kita enough support, kita benda ni pasal first year tak apa, banyak kita boleh pelajari. FAM pun boleh banyak pelajari benda ni. Ni first year. Bila second year ni kita try to make improvement. Maknanya dari segi commercialization ataupun exposure ni kita bagi lebih, kan? Mungkin tak setaraf lelaki, tapi mungkin beri impact lah. Ada impact. Pasal sekarang ni tak ada impact. Betul ke tidak? Pasal tak ada mass media. Kalau ada mass media lain, sedikit sebanyak 3 minit dalam buletin utama, efek dia akan banyak. 3 minit dalam berita RTM, kan? Those are the things yang awareness, create awareness. Sekarang awareness tak ada. Yang tahu LWN ni dunia bola je, general public tak tahu, kan? Itu mungkin satu benda yang kita kena pursue lah. Okay, untuk mungkin saya rasa untuk Liga Wanita Nasional ni, saya rasa itu saja untuk soalan. Tapi saya nak berkait sikit pasal Perak FC sikit lah.